Good evening to everyone and welcome to the SPM Revision Seminar online. And today's subject is accounting. Before I introduce the speaker, anyone who would like to ask a question answered by the speaker, please post your questions on Facebook. If you can't see the chat box to chat, please post your questions on Facebook so our lecturers can read them out and answer back to you. And also this year for the Form 5 student, we are offering School Achiever Scholarship SASA. We do highly encourage all Form 5 viewers to submit your application through our webpage. For more information, please log on to our webpage to find out more. Today we have Mr. Kannan from the Faculty of University Foundation Studies as a speaker for today. So I'll hand it over to him now. Salam bahagia kepada semua pelajar. Hari ini kita bertemu lagi dalam sesi ke-10 iaitu bersama dengan 4 hari bulan Disember. Saya Cikgu Kannan Anlaki Shanmugam daripada Health Matriculasi Center ingin membuat satu lagi ulang kaji ke atas bab terakhir dalam tingkatan 5. Seperti biasa, Cikgu nasihatkan agar semua pelajar bersedia dengan alat tulis dan juga kalkulator. Sekarang kita akan mulakan dengan apakah kandungan untuk topik hari ini, iaitu kita akan membuat ulang kaji ke atas perakaunan kos, iaitu modal terakhir dalam tingkatan 5, dan bab ini merupakan bab yang mempunyai pelbagai format yang anda perlu ketahui, dan ini merupakan satu bentuk soalan yang tidak pernah keluar sejak tahun 2015. Maka saya ataupun cikgu mengharapkan anda semua perlu memberi penekanan yang betul-betul agar boleh memahami bab ini supaya anda boleh mendapat ataupun menjawab dengan betul. Okey, kemudian kita akan tengok juga satu contoh soalan SPM daripada tajuk ini. Okey, kita akan mulakan dalam perakaunan kos. Anda perlu tahu apakah komponen-komponen yang asas apabila mengira kos pengeluaran. Okey, seperti mana yang anda sudah tahu. Okey, cikgu di sekolah mungkin telah mengajar bab ini dan anda pun telah membuat pelbagai latihan berkaitan dengan bab ini. Okey, kita perlu mengetahui apakah kos yang terlibat dalam proses pengeluaran. Okey, ingat chapter ini ataupun bab ini adalah berkaitan dengan sesuatu kilang yang menghasilkan produk sendirinya. Maka kita perlulah mengira kos-kos yang berkaitan dengan pengeluaran tersebut. Sebab itu kita perlu tahu dari awal sampai akhir bagaimana kita kena mengira kos pengeluarannya. Okey, dalam kilang tersebut kita akan ada kos bahan langsung, iaitu misal kata kita ingin mengeluarkan produk yang berkaitan dengan sarung tangan. Okey, maka apakah kos bahan langsung yang terlibat dalam pengeluaran sarung tangan? Ia mungkin terdiri daripada getah, kan? Okey, kalau getah itu digunakan sebagai bahan langsung, maka kita kena klasifikasikan kos itu dalam kos bahan langsung. Setelah ini kita akan merujuk kepada kos buruh langsung, iaitu operator yang berhubung kait rapat dengan pengeluaran sesuatu unit. Okey, misal kata kalau kilang mengeluarkan sarung tangan, kita akan mengambil operator yang ataupun frontliner yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran unit tersebut, kita anggapkan sebagai buruh langsung. Maka kita kenalah mengira segala aspek yang berkaitan dengan pekerja tersebut, iaitu kita dinamakan di bawah kos buruh langsung.
Kemudian kita akan melihat kepada belanja langsung yang berkaitan dengan produk pengeluaran tersebut. Sekiranya biasanya ia melibatkan royalty, patents ataupun copyright. Jika ada perubahan dalam sesuatu patent ataupun hak cipta, maka ia akan melibatkan secara langsung ke dalam produk tersebut. Maka kos itulah kita kena dianggapkan sebagai belanja langsung. Kemudian kita akan masukkan segala kos-kos yang melibatkan kilang. Okey, selain daripada bahan langsung, buruh langsung dan belanja langsung, iaitu sebarang kos yang terlibat dengan kilang, kita akan masukkan dalam kos overhead. Maka dalam bab ini, seperti mana cikgu mengatakan dalam bab-bab sebelum ini, anda perlu ingat kita ada dua bahagian ataupun dua tempat perniagaan. Satu adalah merujuk kepada kilang dan satu lagi pula merujuk kepada pejabat. Okey, sebarang kos yang melibatkan dalam kilang, ia akan dikira dalam kos pengeluaran, iaitu yang dimakaikan ke tadi, kita nampak tadi kos bahan langsung, kos buruh langsung, okey, dan belanja langsung dan juga kos overhead. Selepas kita dah mengira kos pengeluaran, barulah maklumat itu kita akan membawa ke pejabat. Maksudnya kita akan membuat penyata pendapatan, iaitu kita akan ada akaun perdagangan, akaun untung rugi, dan juga kita akan buat penyata kedudukan keuangan yang melibatkan aset, liability dan equity. Di sinilah kita akan membawa maklumat daripada apa yang dikaitkan dengan kos pengeluaran, kita akan bawa ke ataupun kita gunakan sewaktu kita nak mengira penyata pendapatan, sama ada kita nak mengira untung kasar ataupun untung bersih. Maka ini adalah dua bahagian yang kita perlu tahu. Jangan keliru sebab kos pengeluaran ini adalah berkait rapat dengan kilang, kos-kos yang berkaitan dengan kilang, manakala penyata pendapatan dan PKK adalah berhubung dengan perniagaan secara menyeluruh. Okey, kita akan tengok dulu bagaimana kita kena buat kos pengeluaran. Yang pertama, kita kena tahu apakah maksud dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan kos pengeluaran, dan kita kena tengok juga apakah rumus kos bahan langsung dan rumus bagi kos pengeluaran. Okey, apabila kita kaitkan semua aspek yang terlibat dalam kos pengeluaran. Baik, yang ini semua cikgu nasihatkan agar anda terus menghafal dan cuba memahami sebelum menghafal. Baik, kita melihat dulu apakah komponen utama yang dikait rapat dengan kos pengeluaran. Di sini seperti mana anda dah tahu, tadi kita dah melihat kos bahan langsung yang pertama, kos buruh langsung, iaitu pekerja yang melibatkan diri secara langsung dalam pengeluaran sesuatu unit di kilang, dan juga belanja langsung yang berkaitan dengan royalty, patent dan sebagainya. Dan akhir sekali kita dah melihat kepada kos overhead. Selain yang ini merupakan kos overhead merupakan belanja tidak langsung. Anda boleh ingat secara sebegini ya, ini merupakan belanja yang tidak langsung yang melibatkan dalam kos yang melibatkan dalam kilang. Okey. Dan yang bahagian ini, 4 jenis kos ini pun telah dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kos prima dan kos overhead. Okey, biarlah kita melihat dulu apa itu kos prima. Yang kos prima adalah melibatkan kos bahan langsung campur dengan kos buruh langsung dan campur dengan belanja langsung jika ada. Yang inilah merupakan kos prima. Okay, kadang soalan mungkin tanya anda menghitungkan untuk mendapatkan kos prima, jangan campurkan kos overhead. Itu adalah salah. Okey, anda perlu tahu ya, kos prima hanya melibatkan yang 3 kos ini sahaja. Okey, sekarang kita akan tengok fokus kepada kos bahan langsung. Kos buruh langsung adalah secara direct. Dia mungkin anda mendapat satu maklumat saja untuk buruh langsung,
Dan belanja langsung pun tidaklah begitu susah untuk mengenal pasti daripada soalan. Manakala kos bahan langsung ni anda perlu membuat seperti mana anda mengira kos barang untuk dijual dalam penyata pendapatan. Ingat konsep itu, sekarang kita akan tengok bagaimana kita mengira kos bahan langsung. Kita akan mulakan dengan inventory awal bahan langsung. Dalam bab ini, soalannya akan mempunyai pelbagai jenis inventory. Maka anda perlulah peka terhadap apakah maklumat yang anda ingin dapatkan daripada soalan. Okey, kita akan mulakan dengan inventory awal bahan langsung campur dengan belanja pembelian bahan langsung dalam tempoh perekonomian tersebut. Okey, kita kena melihat belanja ini yang berkaitan dengan sebarang kos-kos yang terlibat dengan pembelian pun kita akan masukkan sekali. Kemudian kita akan tolak dengan inventory akhir bahan langsung. Okey, ini adalah format seperti mana anda melihat dalam penyata pendapatan. Kita akan ada inventory awal campur dengan belanja bersih dan kita akan tambah dengan angkutan masuk, upah dan sebagainya. Lepas tu kita akan tolak inventory akhir. Konsep yang sama kita gunakan untuk kos bahan langsung. Sebab itu cikgu mengatakan bab ini anda perlu tahu membezakan bagaimana kos pengeluaran dikira dan juga penyata pendapatan yang anda sudah tahu sebelum ini. Okey, kalau anda dapat membezakan kedua-dua ini, maka senanglah untuk ingatkan sebarang elemen ataupun komponen yang terlibat dalam kos pengeluaran. Selepas anda dah mengira kos bahan langsung, anda mungkin dapat jumlah kos bahan untuk tempoh tersebut dan campurkan dengan kos buruh langsung, belanja langsung, kos overhead, dan kita akan tengok apakah itu rumus yang utama untuk kos pengeluaran dengan mengambil kira proses awal dan juga inventory proses akhir. Kita ada kos bahan langsung, kita dah dapat jawapan daripada yang ini. Kita campurkan dengan kos buruh langsung seperti cikgu kata tadi. Kita campurkan lagi dengan belanja langsung. Okey, dan juga kita akan ada cost overhead. Okey, lepas tu kita campurkan dengan kerja dalam proses awal. Yang ini adalah berkaitan dengan kos pengeluarannya dan kita akan tolak dengan kerja dalam proses akhir. Okey, maka apabila kita dah campurkan semua ini cikgu dah akan masukkan satu lagi juga. Kemungkinan dalam kadang soalan itu tidak ada belanja langsung. Tapi jika ada belanja langsung, anda juga kena campurkan belanja langsungnya. Belanja langsung sebelum anda campur dengan kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Anda perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan kerja dalam proses. Maksudnya, kita dah melihat dalam minggu lepas, kita ada 3 jenis inventory yang kita dapatkan, yang itu bahan mentah, lepas tu kita ada kerja dalam proses dan juga barang siap. Cikgu tulis di sini 3 jenis inventory. Kita ada bahan mentah, kita ada kerja dalam proses dan lepas tu kita akan ada barang siap. Bahan mentah maksudnya dia belum diproses untuk menjadi barang siap. Sebab itu kita panggil dia bahan mentah. Lepas tu apabila kita mengambil bahan mentah untuk tujuan pemprosesan, itulah yang dipanggil kerja dalam proses. Setelah siap barang tu, katakan kita kena ambil getah untuk tujuan sarung tangan, maka ia dalam proses kedua adalah kita apabila mesin itu sedang membuatkan sarung tangan, itu kita panggil kerja dalam proses. Selepas itu apabila sarung tangan itu siap sedia, maka kita panggil dia barang siap. Okey, yang perbezaan ini anda perlu tahu Terkadang dia boleh ditanya dalam soalan teori. Okey, selepas ini kita akan tengok satu contoh soalan supaya kita boleh memahami. Cikgu dah bagi di sini dalam bab ini, cikgu dah sediakan dengan pelbagai jenis soalan Okey, berikut adalah maklumat yang diperoleh daripada kilang sos cili yang beroperasi di Kuala Lumpur. Okey, ini adalah butiran yang kita dapat daripada soalan. Kita ada buruh kilang, anda dah tahu ini semua adalah kos pengeluaran. Bahan langsung, okey, cikgu akan mengariskan kata kasar di sini ataupun kata penting di sini. Bahan langsung,
bahan langsung, yang ini pun adalah bahan langsung. Okey, ini pun adalah bahan okey, yang ini semua adalah berkaitan dengan bahan langsung. Kemudian kita tengok yang ini pula gaji pengurus kilang, dia tidak melibat secara langsung dalam proses pembuatan unit sos cili ini, maka ini merupakan overhead. Yang ini semua boleh dijadikan sebagai overhead, dan di sini juga kita ada satu bahan langsung. Maka kita kena tahu berapa komponen yang melibatkan bahan langsung. Okey, baik, mari kita tengok apakah kehendak soalan. Soalan telah berbunyi sedemikian. Anda dihendaki menghitung kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos prima, kos overhead. Maksudnya apa yang kita belajar setakat ini kita kena aplikasikan supaya nak tengok sama ada kita faham atau tidak. Okey, cikgu harap anda sudah tahu soalan itu. Apabila soalan keluar anda boleh mengambil gambar, nanti kita senang untuk dirujuk. Okey, sekarang kita tengok bagaimana jawapan. Ya, kos bahan langsung kita dah ada maklumat. Yang ini dipetik daripada soalan. Maklumat ini dipetik daripada soalan. Okey, kita kena tengok apa yang berkaitan inventory bahan langsung. Kita dah ada inventory bahan langsung, kita campurkan dengan jumlah belian bahan langsung, kita dah masukkan yang ini. Lepas itu kita tolak dengan belian pulangan belian bahan langsung. Okey, kita dah masukkan, anda tolak dua ini, anda akan dapat satu nilai iaitu 186,000. Kemudian kita masukkan angkutan masuk bahan langsung. Okey, dan kita ada duty belian bahan langsung. Okey, kita dah masukkan kedua ini juga. Maka kita dapat jumlah nilai ini sebanyak 196,950. Maka kita campurkan dengan inventory awal bahan langsung, makalah kita tiba dengan nilai 293,000 dan 250. Kemudian kita akan tolak dengan inventory akhir bahan langsung iaitu 72,900. Maka kita dah dapat kos bahan langsung. Kan senang. Apabila kita dah ingatkan format ini sebenarnya kalau anda ingat konsep bagaimana kita mengira kos jualan, sama juga. Ini adalah kos jualan, cara kita mengira kos jualan bagi kilang. Okey, dan cikgu rasa anda senang saja boleh mendapat maklumat setelah anda mendapat soalan, dan juga apabila anda yang ingin sediakan jawapan. Cara yang paling senang adalah, cara yang paling berkesan adalah sama ada anda tandakan pangkal ini ataupun anda boleh potong terus nilai selepas ambil kira seperti yang ini. Anda potong dulu. Nanti anda boleh nampak nilai mana yang belum dimasukkan. Ini adalah satu cara bagaimana anda boleh menyediakan jawapan. Potong terus dalam kertas soalan. So senang. Nanti kita kata oh yang ini semua belum dimasukkan. Okey, sekarang kita akan tengok juga maklumat seterusnya. Yang seterusnya kita kena melihat berapakah kos buruh langsung. Okey, kita ada buruh kilang di sini. Maka kita hanya ada buruh langsung 78,000. So yang ini adalah tidak begitu susah untuk mendapat maklumat daripada soalan, dan kita akan tengok apakah yang dimasukkan dengan kos prima. Okey, kos prima kita kena masukkan kos bahan langsung seperti mana yang kita mengira tadi, dan juga kita ada campurkan dengan kos buruh langsung, dan kita campurkan dengan belanja langsung. Di sini pula ada belanja langsung. Okey, yang ini pun kita dah masukkan. Maka kos prima adalah 313,000 dan 650. Okey, ini adalah cara bagaimana kita boleh mengira kos prima. Kemudian kita akan melihat kos overhead pula. Okey, kos overhead ini yang berkaitan dengan kilang. Maka kita mengambil kira gaji pengurus kilang, cikgu dah akan potong nilai ini, kadar bayaran kilang, cikgu akan memotong, dan juga insurans kilang dan susun nilai kilang. Yang lain semua kita dah mengambil kira untuk pengiraan sebelum ini. Maka kita dah mengambil semua maklumat yang terdapat dalam soalan yang berkaitan dengan jenis kos-kos yang kita sedang buat tadi. Yang ini adalah jumlah cost overhead. Maka inilah cara bagaimana kita boleh mengambil maklumat untuk menghitung nilai
yang berkaitan dengan kos-kos langsung, bahan langsung, kos buruh dan juga kos prima, kos belanja langsung dan juga kos overhead. Okey, yang ini adalah maklumat yang penting. Okey, sekarang kita akan melihat bagaimana kita perlu menyediakan akaun pengeluaran. Okey, cikgu akan mulakan dengan format dulu. Sebelum format, kita lihat dulu apakah tujuan akaun pengeluaran ini perlu dibuat. Biasanya akaun pengeluaran ini terdapat dalam dua format yang akan mengambil kira kerja dalam proses awal dan juga kerja dalam proses akhir. Yang ini cikgu dah beritahu tadi ya. Sekiranya anda menghadapi masalah untuk memahamkan, anda bolehlah tulis dalam meeting chat, nanti cikgu boleh menjawab soalan anda. Okey, kita akan tengok dulu. Kita boleh juga menyediakan akaun pengeluaran dalam bentuk T. Memandangkan cikgu sudah mahir dalam bentuk T, cikgu di sini akan memfokuskan dalam bentuk penyata. Okey, cikgu akan beri format dalam bentuk penyata dan bentuk T itu anda bolehlah merujuk dalam buku teks yang anda mempunyai. Okey, sekarang kita tengok juga apakah justifikasi yang perlu kita buat sebelum kita menyediakan akaun pengeluaran. Justifikasi yang pertama kita adalah bertumpu kepada pengagihan sebahagian kos, okey, ke penyata kos pengeluaran yang pertama dan juga penyata keuangan. Dalam sesuatu perniagaan, misal kata itu perniagaan yang membuat sarung tangan tadi ya, dia ada kos yang berkaitan dengan kilang dan juga kita akan ada kos yang berkaitan dengan pejabat. Seperti mana cikgu dah memberitahu dalam minggu lepas, kita akan ada satu kos yang umum untuk kedua-duanya. Contoh adalah utility ataupun kadar bayaran. Okey, kadar bayaran ataupun sewa yang dibayar. Sebahagian bangunan itu adalah terdiri daripada kilang dan sebagainya pula adalah pejabat. Maka kita kenalah mengagihkan okey, berapakah ratio ataupun berapakah pengagihan yang perlu buat untuk kilang dan juga berapa yang perlu buat untuk pejabat. Ini adalah amat penting dan anda perlu ingat bukan semua kos dia bayar digunakan sepenuhnya dalam proses pengeluaran kilang. Dia hanya beberapa kos saja yang kita kena agihkan. Dan biasanya anda perlu tengok dalam maklumat tambahan apabila anda mendapat soalan sama ada kos mana yang dinyatakan perlu membuat pengagihan. Ingat, itu adalah petua. Baca maklumat tambahan dan dapatkan maklumat yang berkaitan dengan pengagihan. Okey, pengagihan kos ini perlu dibuat supaya ia akan memberi kos pengeluaran yang tepat. Jika tidak membuat pengagihan, maka kos pengeluaran anda mungkin akan jadi terlebih nyata. Okey, maksudkan kita ada kadar bayaran adalah 10,000. Okey, contohnya kilang menggunakan 90%, pejabat pula 10%. Okey, sebenarnya pengagihan ini perlu berbuat sedemikian. 9,000 perlu mengagihkan di atas cost overhead apabila kita mengira akaun pengeluaran. Okey, menggunakan cost overhead dan 1,000 RM1,000 perlulah dimasukkan dalam belanja pejabat. Jika anda tidak masukkan, tidak membuat pengagihan ini, apa yang akan berlaku di sini adalah akaun pengeluaran ataupun kos pengeluaran akan terlebih nyata. Apabila kos pengeluaran terlebih nyata, apa terjadi kepada untung bersih? Untung bersih akan terkurang. Dan ini juga akan menunjukkan bahawa akaun pengeluaran yang anda kira tadi adalah tidak betul. Sebab itu anda perlu membuat pengagihan. Okey, jika yang kesan ini ada juga akan menyebabkan akaun perdagangan, kos dia adalah terkurang nyata. Okey, anda boleh melihat bagaimana nanti kalau sepatutnya akaun pendapatan sepatutnya kena ada 1,000 sebagai kadar bayaran pejabat. Tetapi kita tidak masukkan 1,000 ini, apa jadi? Kos itu adalah terkurang nyata dalam akaun perdagangan. Itulah yang dimasukkan di sini. Dalam akaun pengeluaran ia akan terlebih nyata, manakala dalam akaun perdagangan ia akan kurang nyata. Maka ini akan memberi kesan ke atas untung bersih sama ada meningkat ataupun berkurang. Okey, anda perlu tahu ya bagaimana kesan dia.
kita akan melihat apakah format akaun pengeluaran dalam bentuk penyata. Okey, seperti mana cikgu akan menjelaskan dulu agar anda boleh memahami satu demi satu. Jika ada soalan, tolong tanya ya. Kita kena tulis nama perniagaan. Itu adalah tajuk, mesti kena tulis. Lepas tu kita kena tulis akaun pengeluaran bagi tahun berakhir, tempoh perakaunan dia. Okey, anda boleh mendapat makluman ini daripada soalan. Lihat daripada soalan, apakah tempoh perakaunan. So anda tulis saja tempoh perakaunan. Kita boleh menggunakan dua lajur. Okey, kita mulakan dengan kos bahan langsung. Apabila kita gunakan akaun pengeluaran, ingat ya, konsep dia senang saja. Kita mulakan dengan kos bahan langsung. Kita ada kos buruh langsung. Kita akan ada kos belanja langsung. Ini adalah bahan. Ini adalah buruh. Ini adalah belanja. Lepas tu kita akan ada cost overhead. Kemudian kita kena campurkan dengan kerja dalam proses awal tolak dengan kerja dalam proses akhir. Okey, ini saja format dia. Anda boleh tulis dalam mana-mana kata soalan jika soalan yang berkaitan dengan bab ini keluar, terus tulis saja yang ini. Lepas tu kita masukkan saja pengagihan dia. Okey, kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan kos bahan langsung. Kita dah tengok ini dalam satu contoh sebelum ni ya. Kita mulakan dengan inventory awal bahan langsung, dan jika ada proses awal, kerja dalam proses awal bagi bahan langsung, kita masukkan juga. Kita campurkan dua-dua ini. Jadi kita akan dapat satu nilai. Kemudian kita kena kira berapakah yang berkaitan dengan pembelian. Belian bahan langsung, kita tolak dengan pulangan belian bahan langsung, maka kita akan dapat belian bersih bahan langsung. Yang ini kita boleh namakan belian bersih bahan langsung. Kemudian kita akan ada angkutan masuk bahan langsung, duty atas belian bahan langsung. Ingat kadang-kadang soalan juga boleh mengelirukan dengan memberi angkutan masuk bahan langsung dan juga angkutan masuk. Okey, jika dia angkutan masuk belian, maksudnya itu adalah berkaitan dengan akaun akaun penyata pendapatan. Okey, anda perlu tengok soalan dia betul-betul ya. Okey, anda dah masukkan, dah campurkan semua ini, anda akan dapat satu nilai. Kemudian nilai ini kena campurkan dengan apa yang kita dapat dalam inventory awal bahan langsung tadi. Maka kita akan tolakkan dengan inventory akhir bahan langsung dan juga kerja dalam proses akhir bagi bahan langsung. Maka kita akan dapat kos bahan langsung digunakan untuk tempoh ini. Okey, ini adalah aspek pertama kita dah kira. Aspek kedua pula, kita kena mulakan dengan kos buruh langsung. Sama juga, jika dia ada kerja dalam proses awal, kita kena masukkan. Yang berkaitan dengan buruh ya, sebarang kerja dalam proses ia boleh melibatkan dalam semua aspek ini. Maka anda perlu tahu bagaimana kita kena masukkan dia. Dia senang saja, kita mencampurkan kerja dalam proses awal tolak dengan kerja dalam proses akhir. Maka kita ambil buruh langsung, campur dengan kerja dalam proses awal, kemudian anda tolak dengan kerja dalam proses akhir. Maka anda akan dapat jumlah kos buruh langsung. Setelah mendapat jumlah kos buruh langsung, anda sekarang akan pergi untuk belanja langsung pula. Okey, ini adalah sambungan ya. Ini bukan satu format yang lain ya. Ini adalah sambungan. Okey, belanja langsung, cikgu dah kata kita ada patent, hak cipta, royalty yang mana berkaitan ataupun yang menyebabkan belanjanya bagi kos pengeluaran itu berubah setelah dia ataupun kilang tersebut menukar daripada satu hak cipta kepada hak cipta lain. Maka ini boleh menyebabkan kos dia meningkat. Maka anda perlulah mengklasifikasikannya dalam belanja langsung. Maka anda campurkanlah. Jika ada semua ini, anda masukkan, dan kos prima seperti mana cikgu dah kata tadi, kos bahan langsung campur kos buruh langsung campur kos belanja langsung. Okey, kita dah campurkan ketiga-tiga, kita dah mendapat satu nilai di sini. Kemudian kita akan mengambil kira semua cost overhead. Okey, yang seperti mana cikgu kata tadi, ini adalah belanja-belanja yang tidak langsung tetapi terlibat dengan
kos kilang. Okey, seperti mana alat tulis kilang, gaji pengurus kilang, belanja pembaikan kilang, belanja kilang, insurans kilang, kadar bayaran kilang, okey, sewa kilang, susun nilai mesin yang berkaitan dengan kilang, belanja alat-alat kecil yang berhubung dengan kilang. Okey, yang ini kemungkinan kita kena buat pengagihan. Dia mungkin akan beritahu dalam soalan ataupun maklumat tambahan. Maka anda kena tahu apakah kadang insurans, kalau ditanyakan insurans saja, anda perlu tahu bagaimana mengagihkan insurans untuk kilang dan juga untuk pejabat. Okey, katakan kita dah dapat satu nilai untuk cost overhead, kemudian kita kena campur dengan kerja dalam proses awal. Selepas itu kita akan dapat satu jumlah yang mana kita campur dengan cost overhead tadi, maka kita tolaklah dengan kerja dalam proses akhir dan nilai ini akan dicampurkan dengan nilai ini dan kita akan mendapat kos pengeluaran. Okey, ingat ya, akaun pengeluaran tidak akan memberitahu anda sama ada kita mendapat untung atau rugi. Ia hanya membantu kita untuk menghitung berapakah kos pengeluaran bagi tempoh tersebut. Okey, ini adalah format. Okey, cikgu ulang sekali lagi ya. Yang tadi kita dah nampak di sini, kita ada kos bahan langsung, kos buruh langsung, dan kemudian kita akan ada belanja langsung. Okey, dan kita ada kos prima dan kos overhead. Maka ini semua akan memberi satu nilai untuk kos pengeluaran. Okey, selepas kita mendapat kos pengeluaran ini, barulah nilai ini kita akan membawa masuk ke akaun perdagangan. Okey, lihat dulu dengan satu contoh soalan. Lebih baik kita membuat satu soalan dulu, baru kita boleh tampak perbezaannya. Berikut ialah butiran yang diambil daripada buku rekod Nudge Creative Design Sendirian Berkat pada 30 Jun 2020. Okey, ini adalah soalan. Ini soalan yang panjang ya. Okey, kita akan ada inventory bahan langsung, inventory barang siap. Tengok, inventory pun dah ada dua jenis. Satu untuk bahan langsung, satu untuk barang siap. Barang siap ini maksudnya kita akan masukkan dalam akaun perdagangan. Okey, ini cikgu masukkan dalam akaun pengeluaran. Okey, anda boleh tulis akaun pengeluaran. Okey, ini pula yang dimasukkan akaun perdagangan. Okey, so anda perlu bila dapat soalan anda tuliskan dulu. Yang mana akan masuk ke akaun perdagangan, yang mana pula yang masuk dalam akaun pengeluaran. Tuliskan di tepinya. Okey, kemudian senang untuk kita mengenal pasti. Okey, kita ada inventory bahan langsung awal. Okey. Inventory barang siap awal, inventory barang siap akhir. Kita dah ada dua nilai ni. Lepas tu kita ada projek kerja dalam proses awal. Untuk bahan langsung, buruh langsung, cost overhead. Maksudnya kita ada kerja dalam proses untuk ketiga-tiga ini. Dan kita ada belian bahan langsung, duty atas belian bahan langsung, belanja langsung. Belanja langsung ini senang kita ambil saja. Gaji pengurus kilang, gaji pengurus pemasaran, belanja kilang, belanja pejabat. Tengok, di sini kita ada perbezaan. Ini akan masuk dalam akaun pengeluaran, manakala ini pula akan masuk ke akaun perdagangan. Kita ada sewa bangunan, insurans, kadar bayaran, buruh langsung, angkutan keluar kilang, bahan api kilang, loji dan mesin dibeli pada mereka dah memberi satu tempoh. Okey, maksud di sini 30 Jun 2020, loji dan mesin ini pula beli pada 1 Januari 2020. Maksudnya ni hanya untuk tempoh 6 bulan. Maklumat ini amat penting jika kita perlu mengira susun nilai nanti. Okey, dan kita ada pulangan belian bahan langsung, jualan, pulangan jualan. Okey, andaikan kita dah dapat soalan sedemikian, sekarang kita kena rujuk pula maklumat tambahan. Okey, inventory bahan langsung 30 Jun 2020 ialah 3,990. Ini merupakan inventory akhir. Kos mengangkut bahan langsung daripada pembekal ke kilang berjumlah 1,000. Ini merupakan angkutan masuk bagi bahan langsung. Okey, so ini merupakan kos mengangkut. Dan kita ada 70% daripada bayaran sewa dikenakan untuk kilang dan 30% untuk pejabat.
hingga 30 markah ya. Kalau ini adalah soalan yang bukan susah. Selagi Anda mengingat semua format dan tahu bagaimana membuat agihan dengan betul, maka ini merupakan soalan bonus untuk Anda mendapat markah penuh. Okay, mari kita lihat bagaimana kita kena sediakan jawapan. Okay, kita mulakan dengan tajuk dulu, okay, iaitu kita sediakan tulis nama perniagaan Nudge Creative Design. Akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2020. Kita kena masukkan semua nilai dalam format yang kita lihat sebelum ini. Kita ada inventari bahan langsung. Anda boleh merujuk dengan soalan cikgu bagi tadi. Okey, kita dah masukkan inventari campur dengan kerja dalam proses awal. So kita dah melihat bahan kerja dalam proses ini melibatkan tiga kos juga. Okay, kita kena campurkan. Bila tekan calculator, biarlah berhati-hati Anda silap sedikit, mungkin nilai akhir adalah salah. So mesti kena berhati-hati apabila menekan calculator. Jangan tergesa-gesa nak buat Belian bahan langsung kita kena campur dengan kita kena tolak dengan pulangan belian dan kita dapatkan satu nilai. Kemudian campur dengan angkutan masuk bahan langsung. Dan juga kita ada duty atas belian bahan langsung. Angkutan masuk ini kita dapat daripada maklumat tambahan. Okay? Sebab dalam soalan pun kita ada angkutan masuk, itu adalah angkutan masuk untuk yang lain Okay, kita campurkan nilai ini semua, kita dapat 30,760 dan campur dengan inventory dan kerja dalam proses awal, maka kita dapat 36,620. Kita kena sediakan jumlah nilai yang kena tolak dengan nilai ini, iaitu inventari akhir bahan langsung dan kita ada kerja dalam proses akhir, maka kita dapat kos bahan langsung digunakan sebanyak 31,300. Okey, ini adalah nilai yang kita akan gunakan apabila kita nak mengira kos prima. Okey, format ini sambung juga. Okey, kita dah melihat kos bahan langsung, kita akan melihat pula kos buruh langsung. Okey, ini adalah sambungan Kita akan ada buruh langsung di sini, campurkan dengan kerja dalam proses awal, tolak dengan kerja dalam proses akhir. Maka kita akan dapat buruh langsung. Okey, kos buruh langsung dan kita ada belanja langsung. Yang ini kita dah ambil daripada soalan, sebab tidak ada sebarang pelarasan kena buat untuk belanja langsung ini, kita ambil saja dan kita akan dapat kos prima. Okey, kita campur dengan kos belanja langsung, kos buruh langsung dengan juga kos bahan langsung. Maka kos prima kita sudah dapat 40,120 dan sekarang kena kira cost overhead. Dalam cost overhead anda perlu peka terhadap pengagihan. Jangan tinggalkan pengiraan tersebut. Mesti kena buat. Okey. Kalau boleh, kalau tidak berniat untuk tulis di sini, anda tuliskan ini adalah kerja 1 dan kerja 2 dan sebagainya. Apabila anda sediakan jawapan selepas ini, anda boleh tulis jalan pengiraan ataupun pengiraan untuk kerja 1 dan 2 dan sebagainya. Tuliskan juga, tunjuk bagaimana anda mendapat nilai-nilai sedemikian. Okey, kita mengira susun nilai logik, kita ambil nilai kos darab dengan 10% dan tempoh di sini adalah 6 bulan. Maka kita ambil 6 bagi 12 bulan. Maka kita dapat nilai ini. Sewa kilang kita ambil 70% daripada jumlah sewa yang dinyatakan dalam soalan. Kemudian kita campurkan dengan gaji pengurus kilang. Ini semua tidak masalah sebab mereka dah memberi secara siap sedia. Okey, anda terus mengambil dan masukkan saja. Lepas itu kita ada insurans kilang. Kita kena agihkan kepada 60% ke kilang. Sebab itu kita ambil jumlah nilai itu 3,200, kita cara dengan 60%. Dan kadar bayaran kilang seperti mana cikgu dah kata tadi, kita kena ambilkan 2/3 daripada jumlah kos yang dinyatakan dalam soalan. Maka jumlah kos overhead yang kita dapat adalah RM28,020 dan kita campurkan dengan kerja dalam proses awal 1,020 dan kita akan tolak dengan kerja dalam proses akhir 1,000. Maka jumlah kos overhead di sini kita dapat sebagai RM28,040 campurkan dengan kos prima. Maka kita akan dapat jumlah kos pengeluaran. Okey, kita dah buat bahagian 1 bagi soalan ini. Sekarang kita kena masukkan nilai ini ke akaun perdagangan. Akaun perdagangan anda sudah mahir kan? Sudah tahu format-format dia semua. Okey, jangan lupa kena tulis semua seperti mana yang anda belajar sebelum ini. Nudge Creative Design, akaun perdagangan bagi tahun
lagi 30 Jun 2020 kita ambil jualan, tolak pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Ini adalah markah bonus. Okey, ini tidak berkaitan dengan akaun pengeluaran. Terus sambil masukkan di sini kita ada kos jualan, inventory awal barang siap. Ingat di sini inventory awal kita ada dua jenis, sebab itu kita masukkan barang siap di sini. Okey, 82,000 kita campurkan dengan kos pengeluaran. Biasanya kita campurkan dengan belian kan, kos barang untuk dijual. Okey, di sini pula kita akan campurkan dengan kos pengeluaran. Kemudian kita akan dapat kos barang siap, tolak dengan inventory akhir, maka kita dapat kos jualan. Okey, jika kos jualan rendah daripada jualan bersih, maka kita dapat untung kasar 70,680. So dengan cara ini anda sudah mendapat tahu bagaimana kita kena menyediakan akaun pengeluaran dan juga akaun pendanaan yang berhubung rapat dengan akaun pendanaan, akaun pengeluaran tadi. Okey, sekarang saya rasa anda perlu ingatkan semua format ini. Kita akan beralih kepada beralih kepada aspek yang seterusnya, iaitu kita kena tahu analisis titik pulang modal. Ini adalah paling senang, seperti mana anda tahu semua chapter, sekiranya anda faham, semuanya adalah senang dan tidaklah susah untuk mendapatkan skor yang bagus dalam prinsip perakaunan. Okey, kita mulakan dengan analisis titik pulang modal dengan mengenali apakah yang masukkan dengan titik pulang modal. Modal maksudnya adalah apakah sumbangan yang kita masuk dalam perniagaan. Mungkin kita ada belanja dan sebagainya. So kita kena dapat balik semua itu. Maka di sini kita tidak melihatkan apa keuntungan ataupun kerugian. Titik pulang modal ini menunjukkan satu paras. Ia boleh ditunjukkan dalam unit ataupun dalam nilai ringgit. Okey, di mana anda tidak mendapat untung dan juga kerugian. Okey, ia juga dikaitkan sebagai hasil sama dengan belanja ataupun hasil sama dengan jumlah kos. Jumlah kos pula dibagikan kepada dua, iaitu kos tetap, di mana kos-kos yang tidak berubah dalam perniagaan maupun sama ada perniagaan itu berjalan atau tidak, beroperasi atau tidak, ia tetap wujud pada setiap tempoh. Okey, dan kos berubah ia berkait rapat dengan volume ataupun jumlah unit keluaran sesuatu pengeluaran. Kita akan tengok juga perubahan hasil dan kos disebabkan oleh perubahan dalam bilangan produk untuk dijual. Maksudnya yang ini boleh berubah, ini pun boleh berubah, tetapi kos tetap tidak akan berubah. Okey, perubahan ini adalah disebabkan ataupun difaktorkan oleh perubahan pada bilangan produk untuk dijual, volume, yang ini kita panggil volume ataupun unit keluaran. Okey, unit keluaran. Harga jualan seunit, kos berubah seunit dan kos tetap adalah malar. Okey, kita tidak akan berubah pada satu tempoh dan satu tempoh lain. Biasanya ia adalah kalau satu tempoh perakaunan dia tidak akan berubah. Okey, mungkin harga jualan ataupun kos berubah seunit boleh berubah jika anda beralih ke tahun depan. Mungkin anda nak naikkan harga jualan itu ataupun nak kurangkan kos berubah ataupun meningkatkan kos berubah, itu boleh berlaku. Tapi dalam sepanjang tempoh satu tempoh ia dikatakan malar. Okey, dan kos pengeluaran seperti mana anda tahu, kita dah melihat kos pengeluaran secara mendalam tadi. Ia berkait rapat dengan kos tetap dan juga kos berubah. Dia ada dua jenis kos. Ya. Okey, kita melihat dulu apakah definisi dengan kos tetap. Kos dibayar untuk faktor pengeluaran tetap. Ia tidak berubah. Okey, dalam sesuatu tempoh harus dibelanjakan walaupun tiada pengeluaran. Okey, sama ada ini adalah satu contoh apabila kebanyakan yang kilang tidak beroperasi pada waktu awal fasa pertama COVID-19, maka walaupun mereka tidak ada sebarang pengeluaran, tetapi mereka tetap bayar sewa, kilang dan sebagainya. Maksud yang itu adalah kos-kos tetap. Dan contoh di sini katakan kos kilang, gaji pengurus kilang, gaji pekerja. Okey, ini semua adalah menjadi kos tetap. Dan kos berubah pula di sebaliknya, kos yang dibayar untuk faktor pengeluaran yang berubah. Okey, dan berubah mengikut
mengikut tingkat pengeluaran. Okey, kalau keluaran unit meningkat, maka kos pun akan meningkat. Menurun, ia akan menurun. Tidak perlu dibelanjakan jika tiada pengeluaran. Ini adalah bila tiada ada production ataupun tidak ada pengeluaran dalam sesuatu tempoh, maka kos berubah akan jadi sifar. Dan contoh di sini adalah kos bahan langsung, kos buruh langsung dan sebagainya. Okey, kita akan melihat pula margin caruman. Okey, dalam analisis titik pulangan, margin caruman adalah konsep yang paling penting anda perlu tahu. Margin caruman di sini dikatakan sebagai lebihan hasil jualan berbanding kos berubah. Maksudnya kita ambil harga jualan tolak kos berubah merupakan margin caruman, MC. Okey. Margin caruman seunit seperti mana saya kata tadi di sini, anda boleh ingat yang ini ya. Rumus di sini untuk TPM kita akan gunakan margin caruman. Kita ada dua kaedah ataupun dua nilai yang kita sedang cari. Satu dalam berapakah unit TPM. Okey, unit TPM dimaksudnya di mana anda tidak mendapat sebarang untung ataupun rugi. Tidak ada yang ini. Maka kita kena tahu berapakah unit yang akan menjadi ataupun berapakah unit yang sepatutnya sesuatu syarikat itu perlu mengeluarkan agar boleh mengatasi segala kos-kosnya. Okey, kita ambil jumlah kos tetap dibahagikan dengan margin caruman seunit. Margin caruman ini adalah konsep ini. Ambil rumus ini, harga jualan seunit tolak dengan kos barang seunit. Okey, ini kalau anda gunakan rumus ini, anda akan dapat jawapannya dalam unit. Terkadang pelajar keliru. Okey, mereka tidak akan menyatakan unit measurement ataupun unit yang kita gunakan untuk pada akhir jawapan kita. Itu adalah amat penting dalam bab ini. Anda perlu tulis ya. Okey, jika ia adalah dalam bentuk ringgit Malaysia, berapakah nilai titik pulang modal dalam nilai ya. Ringgit Malaysia kita kena gunakan rumus ini pula. Kita ambil rumus yang sama tetapi kita darab dengan harga jualan seunit. Okey, maka kita akan dapat berapakah titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Kita akan tengok selepas ini dalam analisis TPM juga kita akan mengira berapakah unit sepatutnya sesuatu syarikat itu perlu mengeluarkan jika mereka inginkan keuntungan sasaran. Okey, keuntungan sasaran maksudnya desired income ataupun targeted net income. Okey, kita masukkan di sini. Kita akan ubah sesuai rumus TPM ataupun rumus titik pulang modal untuk menentukan keuntungan daripada sasaran pengeluaran produk. Bagaimana kita kena buat di sini adalah kita ambil keuntungan sama dengan unit keluaran darab dengan margin caruman seunit tolak dengan kos tetap. Okey, ini adalah apa yang dimasukkan dengan keuntungan. Ini adalah satu rumus yang berbentuk matematik. Dan juga kita boleh buat dalam bentuk margin caruman seunit, iaitu jumlah pengeluaran sama dengan kos tetap campur dengan untung sasaran bahagian dengan margin caruman seunit. Okey, mesti kena hafal formula ini. Maklumat berikut menunjukkan daripada kos dan jumlah hasil syarikat HMC Sdn Bhd pada pelbagai paras keluaran produk Beyblade. Okey, kita ada di sini tahun 2019, butiran untuk tahun 2019 dan juga kita ada butiran untuk tahun 2020. Kita ada berapakah paras keluaran unit bagi tempoh perekonomian tersebut. Kita ada juga jumlah kos, okey, jumlah kos telah diberikan dan jumlah hasil pun telah diberikan. Maka nak cari jumlah kos per unit ataupun hasil per unit adalah senang ya. Okay, kita tengok kos tetap diandaikan malar, okey, tetapi di sini dalam soalan ini tidak diberikan kos tetap. Okey, sekarang soalan di sini pula carikan kos berupa seunit, kos tetap, harga jualan seunit, titik pulang modal untuk tahun 2019. Jika titik pulang modal boleh juga ditanya untuk tahun 2020, maka kita buat untuk tahun 2019. Jumlah unit yang dikeluarkan di sini ya, unit untuk mendapatkan keuntungan 40,000. Unit pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan 100,000. Di sini juga unit ya. Sekiranya kos berubah atau berubah, yaitu berkurang 30 sen seunit pada
tahun 2020. Maksudnya kos berubah berkurang 30 sen. Okey, kita kena tahu kos berubah di sini dulu. Kemudian kita akan kurangkan nilai ini kepada 30 sen. Kita kena tolak dengan 30 sen, kita akan dapat satu nilai. Nilai itu menjadi nilai kos berubah. Dan akhir sekali soalan pula meminta anda untuk mengira jumlah keuntungan jika unit yang dikeluarkan ialah 100,000 unit. Okey, nampak soalan yang lengkap. Lebih kita fokuskan sekarang kepada jawapan dia. Okey, cara dia cikgu dah beritahu, cikgu tidak perlu ulangi. Di sini cikgu dah memberi anda formula-formula dan juga nilainya. Okey, kita akan melihat dulu kos berubah seunit. Kita ambil perubahan kos tahun 2020 hingga 2019 dan 2020. Okey, kita ambil nilai itu 280,000 tolak dengan 270,000 dan kita juga mengira perubahan unit keluaran. Okey, maka kita dapat RM2 unit. Okey, kos berubah seunit adalah RM2. Okey, di sini cikgu tidak tulis RM, maka cikgu dah tulis dekat sini. Okey, anda boleh tulis di sini juga. Okey, kos tetap pula kita ambil rumus matematik. Jumlah kos sama dengan kos tetap campur kos berubah. Okey, kita dah melihat kos berubah tadi, maka kita ambillah tahun 2020, kita ambilkan, kita kena cari berapa kos tetap di sini. Kita ambil 280,000 sama dengan kos tetap, cikgu dia membuat pemboleh ubah X. Dan kita ambil jumlah unit pada tempoh tempoh tahun tersebut iaitu 105,000 dan darabkan dengan kos berubah seunit, maka cikgu mendapat RM 70,000. Dan kita tengok juga harga sejualan seunit, jumlah hasil bagi dengan jumlah unit keluaran, kita buat sama, keadaan yang sama. Okey, kita dah tahu yang ini sebab ini adalah merujuk kepada tahun 2019. Okey, kita dapat RM4. Kemudian TPM adalah senang untuk dikira sebab anda mengambil kos tetap bagi dengan margin caruman seunit saja. Okey, margin caruman seunit adalah harga jualan tolak dengan kos berubah. 4 tolak 2. Okey, maka jawapan dapat unit di sini adalah 35,000 unit. Jangan tulis RM pula, itu adalah salah. Kemudian soalan seterusnya tanya jumlah unit keluaran jika untung sasaran adalah 40,000. Maka kita tahu berapa jumlah kos tetap, campurkan dengan untung sasaran, kita bahagikan dengan margin caruman seunit. Maka kita dapat jumlah unit adalah 55,000. Dan terakhir pula bertanya berapakah jumlah unit yang patut keluarkan jika kita nak dapatkan untung sasaran 100,000 dan kos berubah pula berkurang 30 sen. Maka kos berubah di sini RM22. Kurang 30 sen maksudnya RM1.70. Maka apabila kita nak dapatkan 100,000 pada masa yang sama kos berubah RM1.70, maka jumlah unit yang kita perlu keluarkan adalah 100,000. Okey, ini dia cara bagaimana kita gunakan rumus dengan betul dan ambil nilai-nilainya, maka kita senang saja nak dapatkan jawapannya. Okey, kemudian kita akan tengok aspek terakhir dalam bab ini iaitu graf titik pulang modal. Cikgu jelaskan dulu bagaimana kita kena lukis graf. Pernah keluar dalam tahun 2015 ya. Anda perlu tahu macam mana nak lukiskan. Di sini adalah faksi Y kita panggil sebagai kos ataupun hasil dalam ringgit Malaysia, itu amat penting. Faksi X kita gunakan sebagai unit pengeluaran. Kos tetap biasanya tidak berubah di sini. Okey, jumlah kos di sini maka di bahagian ini pula merupakan kos berubah. Okey, dan jumlah hasil kita akan tengok di sini daripada kosong. Okey, sampai di sini kita akan dapat jumlah hasil. Jumlah kos pula jumlah kos sama dengan kos tetap campur kos berubah. Okey, ini adalah garisan linear untuk jumlah kos. Maka sebarang nilai di bawah ini kita panggil sebagai kerugian. Ia kerugian sebab anda boleh nampak ini adalah garis lurus jumlah kos. Ini merupakan garis lurus jumlah hasil. Anda boleh lihat jumlah kos lebih daripada jumlah hasil. Maka kos lebih daripada hasil, patutlah anda mendapat akan mengalami kerugian. Jika ia menjadi di sini pula terbalik, jumlah hasil akan jadi bahagian atas, garis lurus di atas, dan jumlah kos pula di bawah. Maka hasil
lebih besar daripada jumlah kos, maka ini adalah kewangan keuntungan. So ini dia cara macam mana kita kena ingatkan. Sekarang kita melihat satu contoh soalan. Darwin Trading pengeluar minuman ringan di Subang Dastari bercadang untuk mengeluarkan produk baharu berasaskan jus buah-buahan berjenama Fruity. Harga jualan satu botol minuman tersebut adalah RM6. Anggaran kos pengeluaran produk berkenaan adalah seperti berikut. Okey, anda telah diberikan susun nilai mesin sewa kelang. Ini semua merupakan kos tetap ya. Dan ini pula satu paket dan sebagainya, ini merupakan kos berubah. Okey, anda kena tahu ini merupakan kos berubah. Okey, dah dapat soalan macam ini. Sekarang kita tengok dulu apakah kehendak soalan. Menghitung margin caruman seunit, titik pulang modal, anda perlu ingat formula. Ini adalah formula yang paling senang. Harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Titik pulang modal kita boleh gunakan kos tetap bagi dengan margin caruman. Dan berdasarkan jawapan di atas, lukis pula graf TPM pada kertas graf dengan menggunakan skala yang sesuai. Skala pun kadang anda lah yang perlu menentukan. Okey, dan selepas anda buat itu perlulah melabelkan semua garisan pada graf, tunjukkan TPM, mesti kena tunjuk. Lorikan kawasan untung dan rugi. Cikgu tidak lorikan sebab cikgu bahasa membuat persembahan, cikgu ingin nak lorikan. Okey, hitung keuntungan yang diperoleh sekiranya Darwin Trading memasarkan sebanyak 28,000 botol Fruity dengan kos pengiklan 1,400. Ini pula kos tambahan, maka ini pun kos tetap. Okey, anda dalam TPM anda perlu menganalisasikan kos tu sama ada kos tetap dan kos berubah, baru boleh buat. Okey, kita lihat dulu. Okey, dia penyelesaian, kita lihat macam mana kita nak buat margin caruman seunit. Kita dah ada harga jualan dan kita tolak dengan kos berubah. Okey, kita ambilkan RM2, 80 sen, 60 sen, 20 sen, RM1, 40 sen. Ini semua cikgu tadi dah beritahu apakah yang dimasukkan dengan kos berubah. Maka kita dapat margin caruman seunit adalah RM1 dan TPM adalah paling senang. Okey, kita ambil jumlah kos tetap sebab kita ada dua kos tetap tadi, iaitu susun nilai dan juga satu kos yang satu lagi. Kita campurkan kedua-duanya, kita bahagikan dengan margin caruman seunit yang mana kita dapat RM1 tadi. Maka di sini adalah titik pulangan modal dalam unit adalah 4,000. Okey, so kita dah tahu yang ini adalah 4,000 TPM. Sekarang kita kena lukis pula graf TPM. So bagaimana kita nak lukis graf TPM? Maka kita kena sediakan jadual TPM dulu. Okey, jadual di sini cikgu dah buat untuk anda. Okey, bagaimana kita nak? Kita bolehlah mulakan dengan keluaran, kos berubah, kos tetap, jumlah kos, jumlah hasil, dan kita boleh melihat di manakah wujudnya titik pulang modal. Okey, cikgu menggunakan perbezaan 500 untuk setiap tingkat pengeluaran sampailah 6,500 dalam keluaran. Kos berubah, kita dah melihat berapa kos berubah tadi, RM4 tak silap, RM5 tak silap saya. Okey, maka kita darabkan dengan jumlah unit. Kos berubah ini maksudnya RM5 darab dengan unit. Okey, so anda akan dapat kos berubah. Kos tetap tidak berubah dan jumlah kos adalah kos berubah campur kos tetap. Dan jumlah hasil adalah kita ambil satu botol dijual pada harga RM6 darab dengan unit pengeluaran. Maka anda dapat nilai ini. Kemudian anda boleh mendapat untung atau rugi. Bagaimana kita nak kira untung atau rugi? Senang saja. Kita ambil hasil tolak dengan kos, jumlah kos. Jumlah kos di sini. Okey, kita akan tahu di sini semua adalah rugi. Pada tingkat ini kita dapat TPM. Maksudnya di sini adalah sifar. Okey, tiada untung, tiada rugi. Maka unit yang kita tadi dapat TPM pun 4,000. Kita kena tengok dalam graf kita boleh dapat tak? Boleh dapat tak jumlah hasil dia 24,000. Kita kena tengok dan selepas itu kita akan dapat semuanya untung. Okey, sekarang kita kena kenal pasti TPM daripada jadual. Kemudian kena dalam graf. Anda kena lukiskan graf TPM pula. Okey, ini dia cara. Okey, di sini cikgu akan masukkan satu garis lurus. Okey, ini adalah paksi Y yang ini adalah paksi X, iaitu unit pengeluaran. Kuantiti cikgu tulis di sini hasil ataupun cost. Okey, yang anda perlu buat di sini adalah anda perlu labelkan juga. So ini adalah cost tetap, ini adalah jumlah hasil, jumlah cost. Okey, kena kenal pasti di mana TPM.
TPM diukur pada tingkat 24,000. Tadi pun kita dah lihat dalam jadual, ia mestilah kena 4,000. Kalau anda perhatikan betul-betul, dia akan bersilang di tempat di sini. Okey, ini merupakan TPM. Okey, kalau anda dah labelkan jadual, labelkan dalam graf, okey, semuanya ini adalah lengkap, maka anda akan dapat markah penuh. So, itulah cara bagaimana kita lukiskan graf. Sekarang kita tengok pula yang terakhir sekali bagaimana kita kena kira untung sasaran jika kos tetap, sebab kos tetap baru adalah kita ada pengiklanan, kita campurkan untung sasaran bagi dengan margin caruman, maka kita kena cari berapakah untung sasaran di sini, maka kita dapat 22,600. Maka dengan ini cikgu dah habiskan semua modul tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dalam sesi SPM revisi SPM 2020. Cikgu berharap sangat anda semua membuat persediaan yang mencukupi dengan membuat ulang kaji dan juga latihan supaya anda boleh membina keyakinan yang pada tahap yang tinggi, dan itu juga boleh mengelakkan anda membuat kesilapan-kesilapan kecil semasa waktu peperiksaan. Petua cikgu ataupun nasihat cikgu untuk anda semua, jaga diri baik-baik, sebab dalam masa waktu peperiksaan anda bukan sahaja mengalami tekanan sebab anda perlu membuat semua latihan pada waktu yang ditentukan, maka kesihatan dari segi mental dan fizikal itu adalah amat penting, dan banyak bacakan doa dan juga perlulah menghormati semua orang yang membantu anda, tak kira usia mereka, dan dengan cara-cara yang ini, amalan yang baik, cikgu berharap sangat sebarang impian untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM, bukan sahaja dalam perakaunan dan juga mata pelajaran yang lain pun anda boleh mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu doakan semua mendapat keputusan yang cemerlang dan melanjutkan pelajaran ke tahap yang akan datang, dan tahap seterusnya sama ada pergi ke asasi ataupun ijazah dan diploma dan sebagainya. Okey, dengan itu cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Jika ada sebarang soalan, anda bolehlah tulis dalam meeting chat. Okey, cikgu akan jawab selepas commercial advertisement. Sekian, terima kasih. Good job. Well done, guys. It's a fantastic film. How did you do it? We learn from the best, sir. When we want to make a commercial video, we need to think about our target market as well as the process of making the film as well. Our lectures teach us that to make a promo video, we need to start visualizing and conceptualizing. So from concepts, we move on to the production phase. We only took 3 days to shoot and 2 days to edit and color correcting. After that? Here we are, presenting in front of you. But what if your plan fails? What is your alternative? So in PR, we learned that with great power comes great responsibility, which is why we always have a backup plan, a plan B. Good explanation. I like it a lot. Now, can we watch it one more time before we release it? Sure. Scene 3, take 3. You love film.
You enjoy communicating. You want to direct. You need to make a difference. Then it hits you. Which university? Help University. You tour, you apply, you wait. And you get in. On day one, you hit the ground running. They give you a camera. You go on location. The jungle, the city. You make features, documentaries, you report, discover, investigate. You go live and say, welcome to the Faculty of Arts and Communication. You play with data, with sound, with music, with effects, explosions, holograms, in a stunning media faculty. Be a DJ in the radio station. Use broadcast quality equipment. You are the creator of worlds. You communicate ideas. You market that dream. Be with international professionals, leading academics, industry icons. Seek their advice. You get in the papers, create posters, trailers, whole marketing campaigns. You learn how to strategize, pitch, win awards. You intern. You're in demand. And graduate. You get a call from Mike in Penang. He says something like, we start shooting on Monday. Are you in? Of course you're in. You're ready. And action. The future is bright. The future is health. So with no further question, I will end the session for tonight. And hopefully students, we have learned and have a clear thought about this session. And also students, we have for tomorrow on this Saturday and Sunday and the following Saturday and Sunday, that means 5th and 6th December, and also 12th and 13th December, we have this wonderful session by our Guru Chumalang. It will be on Facebook Live, so stay tuned tomorrow at 8:30 for the session. So see y'all tomorrow on Facebook. Good night everyone, and see y'all tomorrow morning. Bye.